Muka surat 94. Muka surat 94. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kelas 5 unggul pagi ini 14 Julai 2021 hari Rabu. Matematik kita pukul 9 hingga pukul 10.30 3 waktu. Tetapi kita hanya buat separuh yang kedua. Separuh yang pertama itu untuk awak buat persediaan baca nota dan sebagainya lah. Okey, sebab saya ada Google Meet dengan kelas 5 elit. Jadi untuk makluman, mungkin kebanyakan anda pernah ataupun sudah dengar ada ura-ura kata selepas cuti, minggu depan cuti ya, so minggu depan kita tak ada kelas, minggu depan cuti. Selepas cuti itu, kita mungkin ada yang sudah dengar ada berita kata Form 5 akan balik dulu kan. So kita tak tahu lagi lah. So tunggu pengumuman. Semalam ada pelajar 5 unggul, siapa yang tanya saya? Lupa lah, Priscilla kah? Dia ada tanya saya, tapi saya tidak boleh jawab lah. Ya memang saya ada dengar lah dan memang ada sekolah-sekolah tertentu sudah mula buat persediaan dan sebagainya, tetapi selagi belum ada pengumuman, tunggu dulu. Tunggu pengumuman. Sebab kalau buka pun tingkatan 5 balik dulu ke sekolah. Jadi anda perlu ada persediaan lah. Persediaan dari segi mental, persediaan dari segi fizikal, semua perlu ada persediaan. Kemungkinan akan balik ke sekolah selepas cuti minggu hadapan. Okey. Lepas itu apa dia? Apa satu lagi perkara? Balik ke sekolah mungkin awak buat persediaan hari Jumaat ini. Hari Jumaat ini tidak ada kelas offline. Kita buat offline. Kita buat offline. Cikgu akan buat rakaman lah, video. Kita akan buat, saya akan mengajar sedikit. Lepas itu kita akan ada ujian topikal. Ujian topikal untuk bab 5 sekali lagi ya. Bab 5 sekali lagi. So mungkin Jumaat ini 1 jam itu saya akan terangkan. Mula-mula saya akan terangkan. Saya akan buat pembetulan dulu sebab saya dapati ramai pelajar tidak boleh jawab dengan baik. So saya akan buat pembetulan dulu dengan awak. Lepas itu kita akan buat lagi ujian topikal bab 5. Bab 5. Jumaat ini saya tidak boleh Google Meet dengan awak sebab saya ada urusan penting yang lain. Jadi Jumaat ini kita akan membuat guna offline. Buat guna offline lah. Okay. Alright. Okay, so kita mula contoh 5 muka surat 94. Jadi untuk contoh ini sekejap saya buka besar sikit lah. Harap contoh 5. Okay, ini boleh nampak. Okay. Awak boleh nampak jari saya lah. Kalau tak tengah tolong maklumkan saya sebab saya rasa kadang-kadang line itu tak berapa. So maklum kepada saya lah. Okay. Alright. So pagi ini setakat ini 14 orang lah. Okay, 14 daripada 29. Harap lebih ramai lagi akan mengikuti kelas kita. Pagi tadi ada pelajar juga maklum kepada saya lah, dia tidak dapat ikut. Okay, dia ada maklum itu saya memang okay terima lah. Saya lupa siapa yang Priscilla, dia kata tidak dapat. Okay, nanti tengok balik rakaman lah. Diberi sudut delta, ini adalah sudut lah. Okay, sudut delta. Itu cara kita baca lah. Okay, sudut delta. Diberi sudut delta ini antara 0 darjah hingga 360 darjah. Hitung sudut delta bagi setiap yang berikut. Okey, ini yang antara yang paling yang mungkin paling sukar lah dalam bab ini bagi saya lah untuk awak. Untuk awak sebab dulu silibus ataupun kandungan lama tidak ada bahagian ini ya. Tapi untuk KSSM kita ada bahagian ini kita belajarlah. Okey. Awak ingat ini ya, awak buat catatan di sini. Buat satu cross ini pasti S, ini pasti Y ya. Naikkan sikit. Okey.
So, kita semua tahu ini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Catat di sini. Lepas itu sukuan 1, siapa positif? Semua positif. Maksud semua positif ialah sin positif, cos positif, tangent positif. Okey, untuk sukuan 2, sin positif sahaja. Sin positif sahaja. Dengan kata lain, cos dan tangent di sukuan 2 negatif. Nilai dia negatif. And then sukuan 3, tangent sahaja positif. Ini ada di muka surat 1, tapi saya ulang di sini sebab kita guna latihan ini, kita memang guna ini. Okey, tangent positif di sukuan 3 sahaja dan sukuan 4 cos sahaja positif. Jadi setiap fungsi trigonometri setiap fungsi trigonometri ada dua positif. Dua sukuan positif iaitu saya catat di tepi lah. Guna warna lain. Okey So sin ini untuk positif sin positif pada sukuan 1 dan 2. Kan? Sin positif pada sukuan 2 kan? Sukuan 1 semua orang kan? So 1 dan 2. Cos positif pada sukuan 1 dan 4. Dan tangent positif pada sukuan 1 dan 3. 1, 2, 1, 4, 1, 3. Ingat ni. So contohnya, ini untuk positif. Ini untuk negatif. Kalau sin positif pada sukuan 1 dan 2, maksudnya dia negatif pada sukuan 3 dan 4. Sebab ada 4 sukuan kan? Kalau cos positif pada sukuan 1 dan 3, dia negatif pada sukuan 2 dan 3. 1, 4 maksudnya 2, 3 negatif. Kalau tangent positif pada sukuan 1 dan 3, dia negatif pada sukuan 2 dan 4. 3, 4, 2, 3, 2, 4. Macam itu. Jadi anda ingat yang positif cukup. Sin positif 1, 2, automatik 3, 4 negatif. Cos positif 1, 4, automatik 2, 3 negatif. Tangent positif sukuan 1 dan 3, automatik sukuan 2, sukuan 4 negatif. Ini mesti ikut ini mesti ingat. Ini akan kita guna dalam bahagian ini. Bagi saya, bahagian ini kemungkinan keluar dalam kertas 1 lah. Tak pastilah, mungkin dia boleh juga keluar dalam kertas 2 sebab format sekarang ini dia tidak ada menetapkan mana kertas 2. So, kita perlu ada persediaan yang mencukupi. Okey, so contoh awak boleh baca, saya tidak mau buang masa. Contoh, okey, kalau you nak saling, masih boleh saling untuk nota tadi. Okey, kita pergi ke B terus. B terus Okey. Soalan nombor B Okey, nombor B saya adjust sikit. Okey. Okey, B. Anda diberi sin delta sama dengan negatif. Negatif ini sin negatif. Awak catat di tepi. Sin negatif sukuan mana? Sukuan 3 dan 4. Betul kan? Sukuan 3 dan 4 yang negatif. Jadi nanti sudut delta yang kita nak cari ialah sudut pada sukuan 3 dan 4. Sukuan 3 dan 4. Okey? Alright. Ada pelajar sudah left, mungkin line tak bagus. Okey, jadi kita cari macam ini Saya besarkan tulisan sin delta sama dengan negatif 0.6820 kan. Okey, kita nak cari delta, maksudnya sin ini pindah ke kanan menjadi songsang sin. Songsang sinus and then dalam kurungan 0.6820. Mungkin anda tanya, cikgu mana negatif? So ingat, negatif ini jangan masuk ke dalam kurungan. Negatif ini hanya untuk memberitahu kita
sudut yang kita nak cari itu di sukuan mana. Contoh, sin negatif, sukuan 3, 4. Jadi kita nanti nak cari sudut pada sukuan 3 dan 4. 3 dan 4. Sudut yang kita cari ini nanti ialah sukuan 1 punya sudut saja. Sukuan 1 so kita nak cari 3, 4 ada rumus nanti ya. Okey. So ini guna kalkulator dulu. Ini guna kalkulator. Okey, awak tekan apa? Shift. Okey, and then tekan sin. Shift sin 0,682 tutup kurungan. Okey, tekan sama dengan. Ya, anda boleh nampak 43.0001. 43 sajalah. 43 darjah. 43 darjah. Tapi sudut ini pada sukuan 1 pada sukuan 1. Kita nak sukuan 3, sukuan 4. So awak catat di sini ya, awak catat lagi di sini. Catat di bahagian A lah. Sebab tak ada ruang saya di sini. Awak catat mana-mana, catat di A pun boleh. Kalau sukuan 1, terus sudut delta lah. Kalau sukuan 2, kita guna 180 tolak delta. Sekejap Okey, lepas itu sukuan 3. Sukuan 3 kita pakai 180 saja tambah delta. Ini sahaja yang ada sedikit beza dengan muka surat 1 punya rumus. Kalau sukuan 3 sebelum ini kita pakai delta tolak 180 kan. Sekarang ialah 180 tambah delta. And then sukuan 4 ialah 360 saja tolak delta. Ini 1, 2, 4 sama dengan muka surat 1 punya rumus. Hanya 3 itu ada sedikit beza. Kalau muka surat 1 masa itu kita cari sudut rujukan sepadan, kita guna tolak kan. Tapi di sini kita guna tambah untuk sukuan 3 ni. Okey, itu awak catatkan ini. Dan inilah panduan yang kita gunakan untuk selesai ya. Okey, sekarang kita nak cari sudut pada sukuan 3 dan 4. Tapi yang kita cari di sini sukuan 1 ini sukuan 1. Sukuan 1 you cari sampai sini belum habis lagi ya. Ini hanya sukuan 1 punya jawapan Okey, jadi kita nak cari sukuan 3 bagaimana? Guna 180 tambah kan. Ini ialah delta. Ini ialah delta kan. So 180 tambah 43. Yang pertama. Dan yang kedua ialah 360 saja tolak 43. 360 tolak delta, so tolak 43. So kita akan dapat jawapan 223 darjah dan juga 317 darjah. So anda sekarang boleh cuba. Betulkah saya cari Okey, tengok kalkulator saya. Ni. Okey, saya tekan sin sebab saya baru cari sin 223. Yang pertama sudut 223 kan? So saya tekan sin 223. Adakah kita boleh dapat negatif 0.6820? Kita tengoklah, kita semak jawapan. Kita tekan sama dengan. Yes, negatif 0.6819. 199 itu 20 6820. Betul lah. 223. Dan satu lagi sin 300 berapa? 17. Tekan sama dengan. Ya, sekali lagi negatif 0.6820. Jadi jawapan kita adalah betul. Itu cara dia. Itu cara dia. Okey, itu cara untuk cari ya. So ada beberapa langkah, beberapa perkara ambil perhatian di sini ya. Yang pertama, kita kena tahu kalau positif negatif dia di sukuan mana. Contohnya sin negatif
sukuan 34. Okey, lepas itu negatif ini jangan masuk dalam songsang sing ya. Kita nak kita nak ini apa? Kita nak cari sudut pada sukuan 1 dulu. So negatif jangan masuk sukuan 1 punya sudut lah 43. Lepas cari sudut sukuan 1, baru kita cari sukuan yang kita nak. Sukuan 34. Okey, sukuan 34 ini cara dia. So ada rumus sukuan 2, 3, 4 ni ya. So awak catatkan di bawah. Setiap soalan ini nanti akan kita guna ini. Oh, saya cakap panggil ini tidak awak dengar. Okey, maaf saya ulang So hari itu kepada pelajar Heli boleh, tak ada masalah, you pergi beli line top up itu is okay tak ada masalah. Saya faham masalah line itu tak bagus. Okey, untuk Liliana, saya rasa Liliana yang beritahu saya sebelum ini nak buat kelas tambahan kan. So kepada pelajar yang betul-betul nak ikut kelas tambahan ini, boleh beri nama kepada Liliana lah. Kalau tak silap Liliana kat sini, saya lupa dia kata nak buat lah. Boleh kita boleh buat sebelah petang atau malam you orang boleh tetapkan. Seminggu 2 kali ke, setiap kali 1 jam ke, boleh. Yang permintaan saya ialah pelajar yang ikut itu mesti betul-betul serius lah. Kehadiran itu mestilah. So maksudnya pelajar yang ikut itu mesti ada data ataupun ada internet yang stabil. Saya tidak mau kalau tidak stabil itu selalu tidak ada itu mengganggu juga sebab ini masa ekstra kita. Jadi saya harap apabila saya buat ini mesti buat dengan seserius yang mungkin supaya apa yang kita gunakan 1 jam itu adalah berbaloi lah. So berikan secepat mungkin kepada saya supaya kita boleh aturkan dan saya boleh sediakan bahan dan sebagainya. Okey, banyak bahan yang perlu kita buat sebenarnya. Terlalu banyak ketinggalan. Okey. Alright. Okey, itu tentang kelas tambahan. Sebenarnya itu perkara ketiga tadi yang saya ingin bincang tapi saya lupa. Okey, sekarang saya ingat. Hari itu siapa? Liliana saya rasa yang minta dengan saya. Saya lupa Liliana kat sini. Saya rasa Liliana lah. Betul kan Liliana? Ya. Okey, bagus. So, mungkin awak tanyalah rakan-rakan lah sesiapa yang nak ikut, betul-betul nak ikut itu, yes. Dialu-alukan. Bilangan itu tidak ada had. Okey, kelas lain pun boleh kalau ada kawan nak ikut. Tapi mesti betul-betul nak ikut lah, bukan main-main. Okey, sebab itu kalau nanti suruh buat latihan itu mesti buat dan hantar. Itulah, perlu ada komitmen, kerjasama dan sebagainya lah. Okey, so sebab pandemik kan kita belum tahu lagi bila akan buka sekolah.
ada baiknya kalau kita terus mula belajar katalah. Bagus itu. Terima kasih inisiatif anda itulah. Okey. Alright, C. Kita balik ke C ya. Okey, sekarang masih lagi sing tetapi ini ialah positif. Dia tidak ada tulis negatif masuk positif. Kalau positif sing ialah sukuan 1 dan 2. So kita cari sudut pada sukuan 1 dan 2. So sekali lagi saya besarkan sing delta ialah 0.5592. Jadi kita nak cari delta itu ialah songsang sing 5592. Okey. Ini guna calculator. Tekan shift, lepas itu tekan sing. Shift sing ya. Shift sing 0.5592. Okey. Jadi jawapan di sini ialah inilah jawapan saya bagi awak tengok 34. 000 itu tak perlulah 34 darjah. Okey, ini sudut pada sukuan apa? Yes, ini pada sukuan 1. So kita sukuan 1 memang kita nak. Satu lagi yang kita nak ialah sukuan 2. So awak buat koma di tepi. Ini sukuan 1 sudah. Bagaimana buat sukuan 2? Sukuan 2 kita guna rumus di sini sebelah kiri yang berwarna biru ini ya. Sukuan 2 ialah 180 tolak sudut delta 34. Jadi kita boleh dapat jawapan pertama 34, jawapan kedua 146. So kita ada dua jawapan. So kalau you tak percaya, you tekan sing 34, sing 146. Memang dapat jawapan 0.5592. So saya rasa cara ini cara yang terbaik, cara yang paling pantas dan paling tepat sekali. So jangan dipengaruhi oleh negatif. Negatif itu hanya memberitahu anda sudut yang kita nak cari itu di sukuan mana. Di sukuan mana. Kita ada 4 sukuan kan? 1, 2, 3, 4. Dengan syarat awak kena fahamlah kita ada 4 sukuan dan keempat-empat sukuan itu siapa positif, siapa negatif. Ya, saya tahu. Sekejap Okey. Okey, so ini untuk B dan C ya, B dan C. Okey. Okey, seterusnya kita buat D ya, D. Okey, kita buat D ya. Okey, so saya tarik ke atas. Ini dia. Okey, D. Okey, sekali lagi cos theta sama dengan 2588. 0.2588 positif Cos positif. Cos positif pada sukuan 1 dan 4. Ini kena awak tahulah dari sini tadi kan. Cos positif 1 dan 4. Ini ada dua jawapan. Memang ada dua jawapan. Setiap satu soalan itu ada dua jawapan. Sebab ada dua sukuan. Positif 2, negatif 2 kan. Okey, jadi saya tulis cos theta sama dengan 0.2588. Jadi theta itu ialah songsang cos 0.2588. Okey. So guna kalkulator dulu untuk cari sukuan 1 sudut pada sukuan 1. Shift cos 0.2588. So saya boleh dapatkan 75 darjah. 00 tak perlulah. 75 darjah. Jadi apabila dapat 75 ini sukuan 1 kan? Sukuan 1 sudah selesai.
Tapi bagaimana dengan sukuan 4? Ini kena cari sambunglah. Sukuan 4 kita guna 360 tolak sudut delta 75. Ya. Dan kita akan dapat jawapan yang pertama 75 dan jawapan kedua ialah 285 selepas tolak lah. Dan anda boleh cuba cari semak balik cos 75, cos 285. Mestilah dapat 0.2588. Mesti ya. Okey. So awak tolong catatkan jawapan ya. Tolong catatkan jawapan. Okey. Bagi ini hujang so dia punya mungkin ada pelajar kawasan dia line tidak berapa so tidak apa kalau boleh ikut, kalau tidak nanti tengok balik rakaman. Tengok balik rakaman. Okey, selamat pagi ya kepada yang baru ikut, baru masuk lah. Okay, muka surat 94 sekarang. Muka surat 94. Ya, beberapa hari ini teruk. Ya, saya punya di sini pun teruk. Saya guna hotspot pun teruk. Tapi mungkin saya punya kelajuan itu, data itu lebih itulah. So, dia okey sikit. Tapi kalau banding dengan biasa, dulu memang teruk lah beberapa hari ini. Saya boleh faham kalau you punya speed itu kecil memang masalah besar lah. Itulah saya selalu kata kerajaan ini dia tidak ada penambahbaikan dari segi itu. You nak belajar ikut secara online tapi apa line itu slow. Speed itu laju, kelajuan data itu lambat. Macam mana kan? Susahlah kalau nak cakap lah. Okay. So we try to do our best lah. Okay. Kemudian kita pergi ke E. E ini cos lagi tapi dia ada negatif sekarang. Kalau cos negatif dia berada di sukuan apa negatif sukuan cos positif 14. So sukuan 2 dan 3 lah. 2 3. Sukuan 2 3. Okey. Alright. Okey so saya baca sekali kehadiran bagi ini supaya ada sesiapa yang saya tidak tip Bagi ini yang ada saya tip ialah Akmal, Alia, Alif, Ashley, Asrif, lepas itu Heli, Helen, Liliana, Muhammad Salehan, No Sarah, No Zulaika, Sharing, Tini, Yuzeta, Wellington. Ada lain yang saya tak tip tak? Kalau ada tolong maklumkan saya. Okey. So ini untuk sukuan 2 dan 3 cos sebab negatif. Okey, kita tukar balik tidak ada negatif lah. Cos theta negatif 0.1564. So negatif ini menunjukkan dia berada di sukuan 2 dan 3. Okey, so cari theta ini ialah songsang cos 0.1564. Okey, guna kalkulator. Jangan masuk negatif lagi ya sebab negatif itu hanya beritahu kita di mana sukuan untuk cos 0.1564. So jawapan ialah lebih kurang 81 tajah. 81 Okey, so letak 81 di sini. Tetapi kita nak cari sudut pada sukuan 2 dan 3. Ini sukuan 1 ini memang sukuan 1. Jadi kita kena tukarlah. Tulis sama dengan sukuan 2 macam mana buat? 180 tolak 81. Okey, koma. Sukuan 3 macam mana buat? 180 tambah 81. Satu tolak, satu tambah. Ini yang biru ini. Ada nampak atas biru ini? Yang saya bagi nota tadi ini. Sukuan 3 kita tambah 180. Sukuan 2 tolak daripada 180. Okey, lepas itu kita boleh dapat jawapan apa dia di sini. Yang pertama 99 dan yang kedua ialah 261. Jadi anda boleh semak jawapan sendiri ya. Cos 99 berapa?
cos 261 berapa? Dia mesti dapat negatif 0.1564. Okey. Dan F kita sambung. F Okey, sekali lagi cos tetapi dia negatif. Jadi ini kita guna sukuan negatif 2 dan 3. Cos sukuan 2 dan 3. So saya boleh terus dita itu ialah cos songsang 0.5446 negatif jangan masuk lagi ya. So tekan shift cos 0.5446. Okey, jawapan 57 darjah. 57 darjah. Tapi ini ingat sudut yang kita cari ini memang pada sukuan 1. Memang berada pada sukuan 1 Sukuan 1. Ya, Helen Kong 81 dengan 261 bagus, betul lah. Oh bukan, sukuan 2 kena tolak tadi 180 ini 99 Okey, yang kedua itu betul lah. Okey. So kepada ini kita buat sukuan 2 dan 3. So sukuan 2 180 tolak 57. And then koma sukuan 3 180 tambah 57. Satu tolak satu tambah untuk sukuan 2 dan 3. Okay, tarik ke kanan sikit. Okey, ini dia. So kita akan dapat dua jawapan. Satu ialah 123 darjah dan satu lagi 237 darjah. Okey, so anda boleh cuba semak jawapan, tekan cos 123. Cos 237 mesti dapat negatif 0.5446. Okey. So kita pergi ke G. Naik atas G ya. Okey. Jadi bagi ini nanti awak bagi saya muka surat inilah, muka surat 94 ambil gambar hantar. Okey, G. Sekarang kita pergi tangent. Tadi pergi sin, cos, sekarang tangent. Tangent ini positif. Tangent positif sukuan 1 dan 3. Sukuan 1 dan 3 positif So kita cari theta ini ialah songsang tangent 1.4281. Okay, guna kalkulator. Shift tangent. Shift tangent 1.4281. Okay, jawapan ialah 54.999. 55 lah kan? 55 darjah. Okey, so sini 55 darjah. Dan ini 55 ialah sudut pada sukuan 1. So sudah cari sukuan 1 lah. So kita koma saja cari sukuan 3 terus. So sukuan 3 ialah 180 tambah 55. 180 tambah. Dan akhirnya kita dapat jawapan 55 yang pertama dan yang kedua 235. So anda boleh semak. Gunakan tangent 55, tangent 235, bolehkah dapat 1.4281? Kalau boleh, betul lah. Kalau tak boleh, maksudnya awak sudah salah kira. Okey, so mesti boleh. Ini. Okey. Seterusnya kita tengok H. Sekarang tangent ini negatif. Negatif kita guna sukuan 2 dan 4. Sebab tadi tangent positif 1, 3 kan? Negatif 2, 4 lah. Okey, so theta ini songsang tangent 0.3640. Ingat negatif jangan isi ya. Tak perlu isi ke dalam kurungan sebab itu hanya untuk kita semak jawapan. Untuk kita tahu sukuan di mana. So shift tangent 0.3640. So jawapan dia di sini. Kenapa tak ada bateri? Oh ada. Ini tak. Okey. 20 darjah. Yes, very good Heli. 20. Okey, 20 darjah. Okey, 20 darjah. Apabila kita dapat 20 darjah,
Yes, 20 darjah. Okey, so kita akan cari sukuan 2 dan sukuan 4. So sukuan 2 ialah 180 tolak 20 lah sukuan 2. Sukuan 4 360 tolak 20. Tengok balik rumus sukuan 2, sukuan 4. Dan akhirnya kita dapat 160 darjah dan satu lagi 340 darjah. Okey. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, tangent positif kan? 0.7002 positif sukuan 1 dan 3 lah. So tangent theta ialah tangent songsang 0.7002. Okey, so guna kalkulator. Siapa sudah cepat ya? Shift tangent 35 user ter. Okey, tengok 7002. Memang 35 betul 35 darjah. Ada lagi bagi jawapan dah. User ter. Okey, thank you. Bagus. Sukuan 1 sudah ada. Tengok kan? Sudah ada sukuan 1. Sukuan 3 macam mana? Koma terus cari sukuan 3. Sukuan 3 kita pakai tambah 180 tambah 35. Jadi jawapan kita di sini, jawapan pertama 35, jawapan kedua 215. Jadi setiap kali lepas awak siap, awak cari ataupun semak jawapan. Awak tekan tangent 35, boleh ke dapat 0.7002. Tangent 215, boleh ke dapat 0.7002. Kalau boleh memang sudah betul. Kalau tak boleh maksudnya salah sukuan. Salah sukuan. So awak kena betul balik sukuan lah. Ya? Ya. So saya kecilkan untuk awak boleh saling 1 minit lagi. Okay, kepada yang tadi belum siap saling ini, bolehlah awak saling sekarang. Jadi bagi ini kita hanya pincang B, C, D, E, F, G, H, I sampai I sahaja. So untuk J, K, L awak cuba jawab dulu. Tetapi kalau ambil gambar nanti untuk hantar kepada saya di dalam WhatsApp, anda hanya perlu ambil gambar B, C, D, E, F, G, H sampai I sahaja. Ambil ini. Ini. Ini BC pun kenalah. BC, inilah. Bahagian ini bahagian ini. Okey, hanya JKL tak perlu. JKL tak perlu. Kalau you nak sudah buat untuk hantar semak, boleh juga. Boleh juga. Okey. Siapa sudah hantar ini? Sarah. Cepatnya. Bagus. Dia semangat. Ya, kalau boleh awak cuba JKL lah sebagai tambahan. Salehan pun sudah hantar. Okey. Alright. Okey, hantar. Okey, jadi pagi ini sampai sini saja. Jumaat ini kita akan buat offline. Sepatutnya Jumaat untuk 5 ungguh ialah online kan. Tapi Jumaat ini saya tidak dapat. So saya terpaksa buat offline. Okey, so ikut arahan dalam rakaman itulah apa yang perlu dibuat. Okey, dan hantar secepat mungkin sebab saya perlu buat pelaporan dan sebagainya. Banyak kerja lagi kita perlu buat isi secara online, kehadiran dan sebagainya. So sila semua beri kerjasama lah supaya proses itu berjalan lancar. Kalau sampai malam baru awak bagi saya latihan, sekurang-kurangnya awak beritahu saya, cikgu saya on the way buat supaya saya ambil kira awak hadir. Itu penting sebab saya tunggu kalau sampai saya buat pelaporan tapi awak tidak ada hantar, tidak ada beritahu apa-apa, saya anggap tidak hadir. Tapi kalau awak belum buat tapi you kata on the way akan buat lewat sikit, petang malam baru hantar, you beritahu saya. Boleh. So di bahagian kehadiran saya tip awak hadir tapi malam itu baru awak hantar kepada saya. Itu boleh tapi perlu maklum kepada saya supaya saya tahu siapa hadir, siapa tidak.
Yang langsung tidak ada bagi apa-apa respon, itu memang saya anggap dia tidak hadir lah. Okey ya, so nanti kalau kementerian call awak, kenapa tidak hadir, awak kena tanggung sendiri ya risiko dia. Sebab sekarang ini apa yang kita isi semua sampai ke kementerian. Okey, so saya harap semua faham dan beritahu rakan-rakan baik anda lah, mesti ikut, jangan tidak ikut sebarangan. Saya faham ada pelajar ada masalah internet, beritahu saya secara peribadi dan saya angkat awak itu offline. Saya masih tip awak hadir. Anda perlu beritahu cikgu. Jangan diam sebab saya tak tahu. And then saya ada banyak kelas, banyak pelajar tidak dapat saya satu-satu untuk cari ya. So tolong fahamlah. Okey ya. So Jumaat kita buat offline. Ada ujian topikal bersama dengan pembetulan minggu lepas. So buat ulang kaji sikit lah. Okey. So itu sahaja untuk pagi ini ya. Liliana ambil ambil nama rakan yang nak ikut dengan awak bersama awak. Maklumkan cikgu secara peribadi, kita aturkan masa. Walaupun cuti minggu depan, we still can do it. Kita masih boleh buat. Saya boleh buat waktu cuti. Tak ada masalah. Sebab memang kita sekarang stay di rumah. Tak boleh keluar mana-mana kan. We can do it. Kita boleh buat. Yang penting, mesti betul-betul serius lah. Okay, so itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Kita cikgu tutup dulu cikgu, sabar-sabar. Okey. Cikgu, berapa untuk ujian topikal Jumaat ni?